Baik, kita mula dulu. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Hari ini kita berjumpa untuk tadabbur kontak yang seterusnya. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 11 hari bulan 6. Hari ini 11 hari bulan Jun 2021. Alhamdulillah kita bertemu untuk kali ke-17 siri tadabbur kontak setiap hari Isnin dan setiap hari Jumaat. Dan hari ini adalah hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, hari Jumaat pagi ni kita nak tadabbur ayat mana? InsyaAllah pagi ni kita nak tadabbur daripada ayat dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 dalam Quran. Ayat 70, 71, 72, 73, 74. Kita cover, actually 3 ayat je, bukan 4 ayat. Kita cover 3 ayat sahaja. Pendek-pendek untuk kita cover pendek hari ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, topik yang kita nak bincang hari ni adalah kebenaran yang pahit lebih baik daripada kepalsuan yang manis. Kebenaran yang pahit lebih baik daripada kepalsuan yang manis. Kalau tuan-tuan ingat, 2 kelas yang lalu, 2 perkongsian tadabbur kontak yang lalu, kita dah bercakap dah pun bahawa setiap perkara adalah berkenaan dengan kita. Apabila Allah berbicara tentang apa-apa topik untuk mana-mana audien, ketahuilah topik tu relevan untuk kita, dan audien itu kita perlu sedar bahawa audien yang sedang Allah bicarakan itu sebenarnya terkait untuk kita ambil muhasabah semula. Justru itu tuan-tuan, jelaslah kepada kita bahawa Al-Quran adalah satu ayat yang bercakap tentang kalian, tentang kita, tentang tuan-tuan dan saya, tentang kita semua. Kemudian pada hari Isnin yang lepas kita telah belajar bahawa untuk hidup dengan lebih tenang, untuk mendapat keampunan daripada Allah, hidup masa depan yang lebih baik, kita perlu berkata benar, telan kebenaran itu meskipun ianya pahit. Dan kebenaran yang pahit itu selalunya ia pahit kerana ia menegur kita, menegur kalian, menegur tuan-tuan dan saya. Hari ini kita nak bercakap kesinambungan topik itu. Kita nak lihat bagaimana bercakap benda yang baik itu ataupun menelan kebenaran yang pahit itu adalah lebih baik daripada kita pura-pura ataupun kita menelan kepalsuan yang manis-manis. Kita semak apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun. Surah ke-23 ayat 70. Di hujung ayat 70, ayat 70 lebih panjang, tapi saya nak fokus pada hujung ayat 70. Allah berfirman, bal ja'ahum bil haqq. Bahkan sebenarnya kebenaran telah datang kepada mereka. Bal ja'ahum bil haqq. Sebenarnya kebenaran dah datang dah pun. Kebenaran dah datang kepada mereka. Mereka dah jumpa dah pun kebenaran. Wa aktharuhum lil haqq karihun. Namun kebanyakan daripada mereka tak suka kepada kebenaran. Di sini masalahnya sebahagian kita. Sebahagian kita sebenarnya, kebenaran bukan tak sampai, kebenaran sampai. Tapi kita tak suka kepada itu selaku kebenaran. Kita kalau boleh, kita nak minta agar kebenaran itu bukan yang ada depan mata kita sekarang. Sedangkan sebenarnya, yang ada depan mata kita itulah kebenaran. Allah menyebut dalam ayat tersebut, ja'ahum bil haqq. Kebenaran telah datang kepada mereka. Wa aksaruhum lil haqq karihun. Tapi kebanyakan mereka adalah jenis manusia yang tak suka kepada kebenaran. Tuan-tuan, tak suka kepada kebenaran ni satu penyakit. Kita nak kebenaran, tapi bila kebenaran datang, kita tak suka kepada kebenaran tersebut. Jadi, apa tindakan sebahagian orang apabila kebenaran datang dan dia tak suka kepada kebenaran itu? Apa yang dia buat? Semak ayat lepas tu, ayat 71. Allah kata, walawittaba al-haqqu ahwa'ahum. Seandainya kebenaran itu mengikut tuntutan nafsu-nafsu mereka. Allah kata kebenaran dah datang, tapi setengah orang tak suka kepada kebenaran. Kenapa tak suka kebenaran? One of the reason tak suka kebenaran kerana kebenaran itu pahit. Kebenaran yang ada depan mata mereka itu pahit, sebab tu mereka tak suka. Dan Allah menyambung, walawittaba'al haqqa ahwa'ahum. Seandainya kebenaran itu mesti ikut tuntutan nafsu mereka. Kalaulah kebenaran tu kita kena adjust supaya kebenaran tu sebiji macam yang nafsu kamu nak. Kalaulah kebenaran kena buat begitu, pasti confirm, nescaya
la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Nescaya rosaklah langit-langit, rosaklah bumi, dan rosaklah sesiapa sahaja yang ada di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, kebenaran tak boleh ikut suka hati kita. Kebenaran tak boleh ikut tembolok kita semata-mata. Kalau kebenaran mengikut kesukaan kita, nescaya rosak langit-langit dan bumi. Kenapa demikian? Kerana tuan-tuan, kesukaan saya tak sama macam kesukaan tuan-tuan. Kesukaan si fulan A tak sama macam kesukaan si fulan B. Kalau kita nak puaskan hati semua orang, kalau kita nak adjust kebenaran bagi fit dengan semua orang, nescaya kebenaran itu bukan kebenaran. Kebenaran yang kita fix, kebenaran yang kita adjust supaya menyeronokkan hati semua orang, mengukir senyuman di semua orang, kebenaran yang kita adjust itu bukan lagi kebenaran, ia kepalsuan. Kebenaran yang asalnya pahit, yang menyebabkan sebahagian orang tersenyum dan sebahagian orang lagi terasa, kebenaran yang sebegitu yang perlu kita telan. Tapi kalau kita adjust kebenaran itu supaya lebih ramai yang tersenyum, supaya lebih ramai yang suka kepada kebenaran tersebut, ketahuilah kebenaran itu bukan lagi kebenaran, ia adalah kepalsuan. Kepalsuan yang kita sugar coating, yang kita salut dengan gula yang banyak agar ia kelihatan manis. Tuan-tuan, gula banyak sangat ni kencing manis tuan-tuan. Tak bagus, tak bagus. Kebenaran kalau dia pahit, telan. Itu ubat. Tapi kalaulah kebenaran yang kita adjust, kita salut dengan gula banyak-banyak bagi nampak manis, tuan-tuan, itu hanya mengundang penyakit. Itu adalah benda yang tak bagus. Maka tuan-tuan, kenapa sebahagian orang cuba untuk sugar coating? Kenapa sebahagian orang cuba untuk adjust kebenaran yang pahit itu supaya manis? Kenapa? Allah sambung dalam ayat 71, sambungan ayat itu, bal atainahum bidzikrihim. Bahkan kami telah berikan kepada mereka Al-Quran yang sebut tentang diri mereka. Kebenaran tadi cakap tentang siapa? Tentang diri mereka. Fahum an zikrihim mu'ridun. Lalu mereka berpaling dari sebutan tentang diri mereka. So tuan-tuan, kenapa sebahagian orang cuba nak adjust kebenaran? Sebab kebenaran yang pahit itu adalah tentang diri mereka. Sebahagian orang, dia nak tentang diri dia, dia nak yang elok-elok sahaja. Tapi kalau kebenaran bercakap tentang orang lain, dia tak kisah pun. Bercakap tentang Yahudi, saya tak kisah pun. Yahudi kena laknat. Fine, Yahudi yang kena laknat. Musyrik masuk neraka. Okey, musyrik yang masuk neraka, whatever. Kita tak kisah pun. Tapi tuan-tuan, apabila kita beritahu dekat dia, ayat pasal Yahudi tu ada pada engkau. Ciri-ciri berkenaan dengan musyrik yang masuk neraka tu engkau sedang buat. Maka sebahagian orang dia cuba jadi defensif. Dia berkata, no, ayat tu untuk Yahudi bukan untuk aku. Ayat tu untuk musyrik bukan untuk aku. Sebahagian orang dia tak suka apabila kebenaran itu bercakap tentang diri dia. Bagaimana cara berfikir? Apabila perkara yang dilakukan oleh Yahudi itu membawa dia kepada neraka, bagaimana mungkin kita boleh dapat satu fahaman kalau kita buat benda yang sama, kita tak masuk neraka? Bagaimana mungkin ada fahaman yang sedemikian? Tapi Allah sebut kat sini, bal atainahum bizikrihim. Telah datang kepada mereka sebutan tentang diri mereka sendiri. Fahum an zikrihim mu'ridun. Tapi mereka berpaling, mereka buat tak faham sahaja bila sebutan itu tentang diri mereka. Tuan lihat sebahagian manusia. Ketika Quran bercakap tentang orang lain, dia excited sangat. Nak kecam, nak kutuk, nak maki. Tapi apabila in reality ayat itu bercakap tentang diri dia, dia buat relax. Dia buat tak faham. Sebutan Quran tentang diri mereka, tapi mereka tak suka terhadap kebenaran tentang diri mereka sendiri. Ingat tuan-tuan, kalau kebenaran mengikut setiap seorang, setiap individu daripada kita, Allah adjust kebenaran mengikut selera mereka, rosak langit dan bumi ini. Ketika hujan turun, sebahagian orang suka untuk hujan turun, sebahagian lagi tak suka. Maka kalau Allah adjust hujan turun itu bergantung kepada semua orang suka, nescaya hujan tak turun langsung. Dan kalau panas sangat pula, sebahagian orang suka, sebahagian orang tak suka. Maka kalau nak panas pun kena bagi semua orang suka, nescaya tak panas langsung. So hujan tak boleh panas, tak boleh hujan, tak boleh panas, tak boleh
Hujan orang sana tak suka, panas orang sini tak suka. Jadi apa berlaku kat langit dan bumi? Musnah langit dan bumi. Sama jugalah dengan wahyu. Wahyu ini apabila ia perlu please all the ears, apabila ia perlu memujuk semua telinga dan semua hati, nescaya wahyu itu akan rosak, ketulinan agama akan rosak, kebenaran yang di-adjust itu akan menjadi kepalsuan. Tuan-tuan, kebenaran yang di-adjust, yang diedit, ia bukan kebenaran. Ia adalah kepalsuan. Bukankah telah kita sebut sebelum ini, qulil haq walau kana mura. Sebutlah benda betul meskipun dia pedih dan juga pahit. Sebab yang pedih dan pahit itu kebenaran, itu agama. Sedangkan yang di-adjust itu kepalsuan. Rosak agama ini apabila kita cuba nak selindungkan kebenaran tersebut. Benda syirik, biarkan ia kekal syirik. Jangan kita adjust supaya orang yang buat syirik itu rasa macam dia lega. Jangan demikian. Benda yang berdosa, biarkan ia kekal berdosa. Kita kena explain bahawa perkara itu berdosa. Jangan kita adjust supaya ayat yang menyebut ia berdosa tu kelihatan macam makruh je, tak dosa. Tuan-tuan, jangan kita adjust kebenaran sedemikian rupa. Ini apa kita panggil sebagai penunggang agama, penunggang dalil. Orang-orang yang adjust agama, adjust dalil ini agar mengikut kehendak kumpulan dia sahaja, agar kebenaran itu ikut kumpulan-kumpulan yang seronok dengan dia sahaja. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit tentang penunggang agama, penunggang wahyu, penunggang dalil. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi penunggang agama, kalau nak jadi penunggang agama, janganlah tunggang agama ini macam tuan-tuan tunggang keldai. Kalau tuan-tuan tunggang keldai, tuan-tuan yang tentukan keldai itu ke kanan, keldai itu ke kiri, keldai itu laju ke depan, keldai itu berhenti. Jangan tunggang Quran macam tuan-tuan tunggang keldai. Tulis kat bawah, jangan tunggang Quran macam tunggang keldai. Apabila ayat Quran tu nampak menarik, kita laju ke depan sebab dia menyokong pihak kita. Bila ayat Quran tu kelihatan tak menarik sebab dia mengatakan sesuatu buruk pada pihak kita, kita tarik handbrake. Jangan macam tu. Ketika ayat Quran itu kelihatan kita boleh adjust, kita corner kanan sikit, kita corner kiri sikit. Tuan-tuan, Quran jangan layan dia macam keldai. Quran bukan keldai. Agama kita bukan keldai yang kita boleh tunggang sesuka hati demikian. Quran adalah kalam Allah. Jangan layan dia macam keldai. Kalaulah kita nak tunggang agama ini, kalau kita nak tunggang wahyu Allah ini, tungganglah wahyu Allah ini seperti mana Nabi Muhammad menunggang burak. Tulis di bawah, tungganglah agama ini seperti Nabi Muhammad menunggang burak. Apa maksudnya tuan-tuan? Sewaktu Nabi Muhammad menunggang burak, ketika baginda berada di atas burak, bukan baginda yang kawal burak itu. Sebaliknya burak itu yang membawa dirinya, lalu baginda ikut sahaja ke mana burak itu pergi. Baginda tak bawa burak itu ke kanan atau ke kiri. Sebaliknya, kalau burak itu ke kanan, baginda ke kanan. Ketika burak itu ke kiri, baginda ke kiri. Ketika burak itu laju ke depan, baginda ikut laju ke depan. Ketika burak itu berhenti, baginda pun berhenti. Tungganglah agama ini seperti mana baginda Rasulullah menunggang burak. Agama ini, wahyu ini, biarlah apabila wahyu itu laju ke hadapan kerana ia bercakap tentang kebaikan tentang diri kita, kita pun kekal laju ke hadapan. Tapi apabila ayat itu, wahyu itu bercakap tentang benda haram, berhenti. Maka tuan-tuan, kita selaku penunggang wahyu, berhentilah. Jangan kita pula paksa wahyu itu untuk go. Jangan. Ketika wahyu itu memberi pilihan, boleh ke kanan, boleh ke kiri, kekalkan ia sebagai pilihan. Jangan kita pula nak strict melampau, nak pastikan dia berhenti. Ketika wahyu memberi pilihan, kita beri pilihan. Ketika wahyu mengatakan haram, kita katakan haram. Jangan adjust. Ketika wahyu mengatakan makruh, kita kata makruh. Ketika wahyu kata wajib, kita kata wajib. Ketika wahyu kata tinggal, maka kita tinggalkan. Tunggang agama, jangan tunggang agama macam kedai. Tungganglah agama macam burak. Tuan-tuan, di hujung ayat 73 dan 74, Allah menyebut tentang ciri-ciri orang yang menunggang wahyu, adjust wahyu bagi kena dekat seronok dia sahaja. Allah berfirman, wa innaka
latad'uhum ila siratim mustaqim. Kamu Muhammad hanya seru mereka pergi ke jalan lurus selurus-lurusnya. Pahit ataupun manis kehendak agama ini, itulah yang kita seru manusia. Itulah jalan siratal mustaqim, jalan lurus selurus-lurusnya. Pahit atau manis agama ini, itu kehendak jalan lurus selurus-lurusnya. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anis sirat lanakibun. Orang-orang yang tak beriman kepada hari akhirat, confirm, pasti, tentu mereka akan nakibun, mereka akan belok daripada jalan itu. Tuan-tuan, biarlah kita kekal di atas jalan yang lurus ini, kerana setiap kali kita adjust agama, setiap kali kita adjust kebenaran supaya seronok pada pendengaran orang, apabila dia please the eyes of everyone, ketahuilah kita baru saja membelok daripada jalan yang lurus itu. Tuan-tuan, apabila kita membelok, kita ambil simpang, apabila jalan yang lurus, tiba-tiba kita belok, ketahuilah satu belok yang kita ambil akan membawa kita ke destinasi yang lain, tak akan bawa kita jumpa Allah. Dan yang paling teruk lagi, tak akan bawa kita untuk masuk syurga. Jangan belok ketika berada di jalan yang lurus. Jangan kita kontrol agama, biar agama kontrol kita. Tulis di bawah, biar kita kontrol, biar agama kontrol kita, jangan kita kontrol agama. Wallahu alam. Itu saja perkongsian hari ini. Tuan-tuan dapat sesuatu yang baru hari ini? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu yang baru hari ini, komen di bawah. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu yang baru hari ini. Share video ini, tulis dekat status, Alhamdulillah, saya dapat sesuatu yang baru hari ini. Moga-moga lebih ramai orang lain juga dapat sesuatu yang baru hari ini. InsyaAllah, biar pendek, asalkan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga-moga pagi tuan-tuan lebih baik hari ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri Tadabbur Kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.
semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tadabbur kontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.